billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqan wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada bicara pagi kita, bacaan bersama. Bacaan bersama ringkasan tafsir daripada kitab Al-Quran Amazing ya. Dan kita kongsi sikit-sikit daripada tafsir Ibn Katsir. Dah lama dah tertangguh majlis kita, dah 2 minggu lebih lah, macam itulah ya. Adanya kita manusia ni, pertamanya iman kita, jumhur ulama mengatakan naik dan turun. Iman kita naik dan turun, begitulah kita dalam usaha kita nak melazimi majlis ilmu, nak beribadah, sama ada berjemaah bersendirian, mesti ada kalanya kita senang je kan, senang bangun awal pagi tu, kunci jam 4.30, pukul 5 dah siap pukul 5 dah siap, dah boleh beribadah, tunggu subuh 5.45. Ada kalanya kunci jam tu 4.30 dah. Tapi bangunnya pukul 5. Ada kalanya bangun 5.30, ada kalanya bangun bila dah subuh. Jadi tak adalah cerita nak ibadah awal pagi kan. Itu juga ada kala malam-malam kita istiqamah je kita ke masjid untuk maghrib dan isyak dengan kuliah agama. Hujung minggu ada kalanya kita taat je boleh mencari majlis ilmu, tapi ada kalanya kita disibukkan dengan pelbagai perkara. Alasan lah tu, kita disibukkan dengan pelbagai perkara, jadi tertinggal ibadah majlis ilmu. Tapi daripada kita tak buat langsung, biarlah kita berusaha untuk kita istiqamah ya, insya-Allah. Jadi dah tertangguh 2 minggu, insya-Allah minggu ni kita Isnin sampai Jumaat ni, Selasa sampai Jumaat ni kita penuhi. Minggu depan mungkin ada tertangguh sikit lagi ya, ada beberapa hari ya, saya tak ada insya-Allah. Jadi hari ni kita sambung balik bacaan muka surat 291 surah Al-Isra, betul ya? Ayat 87 sampai 96. Kita undur sikit balik tengok pada muka surat sebelum tu, ayat-ayat akhir itu diakhiri perbincangan berkenaan dengan orang Yahudi. Ketika itu orang Yahudi ni dikatakan dalam hadis tu berada dalam sebuah kebun tamar. Dia nampak Rasulullah SAW dengan sahabat berjalan, maka dia sama dia pun bertanya sesama dia, pergilah tanya Muhammad tu. Tanya. Apa dia orang Yahudi nak tanya Nabi Muhammad SAW? Tanya tentang apa? Ayat-ayat sebelum tu. Tanya tentang tengok ayat-ayat sebelum tu, 80 lebih tu. Tanya tentang roh. Bertanya perihal roh. Jadi ulama pun berbeza pendapat apa sebenarnya maksud tanya tentang roh. Ada yang berkata berkenaan orang Yahudi nak bertanya bagaimana roh yang ada dalam badan tu boleh kena seksa. Ada yang tanya saja, ceritakan perihal roh. Ada yang mengatakan roh itu berkenaan dengan malaikat Jibril. Ada yang mengatakan roh itu berkenaan dengan para malaikat. Jadi wallahu alam ya. Jadi dijawab oleh baginda Rasulullah SAW setelah mendapat wahyu daripada Allah melalui Jibril, iaitu katakanlah roh itu urusan Tuhanku. Orang Yahudi tanya balik, macam mana kau tahu ni Muhammad? Aku diberitahu oleh malaikat Jibril. Orang Yahudi pun kata sesungguhnya Jibril itu musuh kami. Allah dah jawab semula dalam surah Al-Baqarah berkenaan siapa menjadi musuh Jibril. Baca balik surah Al-Baqarah, saya lupa dah ayat berapa, 90 lebih ke 80 lebih. Perihal orang yang memusuhi Jibril itu siapa? Orang Yahudi lah. Orang Yahudi tak suka malaikat Jibril. Sebab dia membawa wahyu yang mengatakan antaranya ialah Nabi akhir zaman itu bukan Yahudi. Dan Allah pun akhirkan Allahumma sholli ala Muhammad, dan sesungguhnya jika kami menghendaki pasti kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad, dan kau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Kalau Allah nak, Allah boleh saja buat apa saja ya. Semuanya dalam ilmu Allah ya. Yang orang Yahudi nak tanya pasal roh tu pun Allah dah Maha mengetahui ya, itu bab tu. Kemudian hari ini kita sambung dengan ringkasan yang mana penerbit milih title dia Cukuplah Allah Menjadi Saksi. Itu perihal ayat yang last kali itu. Hari ini diulangkan balik.
bagaimana kufurnya orang-orang musyrik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendapat seruan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sekali-sekali mensyirikkan Allah, belum lagi nak suruh ibadah dan sebagainya, hanya nak suruh beriman, maka banyak songeh. Cakap mudahnya banyak songeh lah. Kalau pergi berguru dengan tuan guru tak cakap lah banyak songeh. Ini saya lah. Banyak songeh daripada dulu sampai lah sekarang. Dapat arahan macam ni, dapat arahan macam ni, dapat arahan macam ni. Daripada awal lagi dah. Di dalam surat ini Allah akan ulang balik. Aku dah beritahu banyak kali. Kita akan jumpa hari ni. Daripada awal surah Al-Baqarah dulu kita dah jumpa. Nama Al-Baqarah itu pun adalah disebabkan oleh orang Yahudi, orang yang musyrik zaman dulu, dia banyak songeh. Siapa yang paling banyak songeh tu? Yang paling berdosa. Dan Al-Baqarah tu siapa yang banyak alasan tu? Lembu macam mana? Lembu macam mana? Lembu macam siapa dia? Orang yang membunuh tu sendiri kan. Padahal kalau dia buat je arahan tu, selesai dah tahu cerita. Tapi sebab dia tak nak tahu, dia tak nak orang tahu dosa dia, dia banyak songeh. Jadi kita ni jangan banyak songeh lah. Dapat arahan, kita buat je lah. Wallahualam hari ni 87 sampai 96. Tiada tambahan saya rasa daripada tafsir Ibn Katsir sebab ringkasan ni memadai lah insya-Allah. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون
يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Terjemahan, kecuali kerana rahmat daripada Tuhanmu, sesungguhnya kurniaannya ke atasmu, yakni Muhammad, sangat besar. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang sama dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu membuatnya, walaupun mereka saling bantu-membantu. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kali kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan pelbagai perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu, iaitu Muhammad, sebelum engkau memancarkan mata air daripada bumi untuk kami. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan sungai yang mengalir deras di celah-celahnya. Atau engkau jatuhkan langit berkemping-kemping atas kami, sebagaimana engkau katakan. Atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan dengan kami. Atau engkau mempunyai sebuah rumah yang diperbuat daripada emas, atau engkau naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia biasa yang diangkat menjadi Rasul? Dan tidak ada sesuatu yang menghalang manusia untuk beriman ketika datang petunjuk kepadanya. Selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutuskan seorang manusia menjadi Rasul? Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, pasti kami turunkan kepada mereka malaikat daripada langit untuk menjadi Rasul. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu semua. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Tafsir Jalalain, Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, Lau kana fil ard, sekiranya di bumi ada pengganti manusia, malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas samai malakan rasula. Kerana tiada seorang rasul pun yang diutus kepada suatu kaum selain daripada kalangan mereka sendiri, agar dia dapat berdialog dengan mereka dan mereka mengerti apa yang disampaikan oleh rasulnya. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian yang membenarkan aku. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya dialah Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya, mengetahui apa-apa yang tersembunyi dalam diri mereka dan apa-apa yang dizahirkan. Tafsir Ibn Katsir, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan manusia tentang belas kasihan dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, bahawa dia mengutus Rasulnya kepada mereka daripada bangsa dan jenis mereka sendiri, agar mereka dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Dengan demikian, dialog dan perbicaraan antara mereka dengan utusan Allah akan berlangsung dengan baik. Seandainya Allah mengutus Rasulnya itu daripada kalangan malaikat, tentu saja mereka tidak akan dapat bersemuka dengannya dan tidak pula dapat memahaminya. Hal ini sama dengan yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat lain seperti surah Al-Imran ayat 164, Al-Taubah ayat 128 dan Al-Baqarah ayat 151 hingga 152. Kerana itulah dalam ayat berikut ini disebutkan oleh firman-Nya, katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang. Surah Al-Isra ayat 95, iaitu sebagaimana kamu berjalan-jalan di bumi. Dan firman-Nya, nescaya kami turunkan kepada mereka malaikat daripada langit untuk menjadi Rasul. Surah Al-Isra ayat 95, iaitu daripada jenis malaikat. Walaupun kamu adalah jenis manusia, maka kami utus Rasul kami kepadamu daripada kalangan kamu sendiri sebagai kasih sayang dan rahmat daripada Allah bagi kamu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah iaitu Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian.
Sungguh dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Surah Al-Isra ayat 96. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada nabinya cara berhujah terhadap kaumnya untuk membuktikan kebenaran apa yang disampaikannya kepada mereka, bahawa sesungguhnya Allah maha menyaksikan antara dia dengan mereka dan dia maha mengetahui semua yang disampaikan kepada umatnya. Seandainya dia dusta dalam penyampaiannya itu, nescaya Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang keras sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat lain melalui firman-Nya, dan sekiranya dia iaitu Muhammad mengada-adakan sebahagian perkataan atas iaitu nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Surah Al-Haqqah ayat 44 hingga 46. Firman-Nya pula, sungguh dia maha mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya. Surah Al-Isra ayat 96. Maksudnya dia maha mengetahui sesiapa di antara mereka yang berhak mendapatkan nikmat, kebaikan dan petunjuk, serta siapa yang berhak mendapatkan kecelakaan, kesesatan dan keburukan. Kerana itulah dalam ayat berikutnya disebutkan, dan sesiapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan sesiapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain daripadanya. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Surah Al-Isra ayat 97. Riyadhus Salihin, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang nabi pun dan tidak pula mengangkat seorang khalifah melainkan ia mempunyai dua puak, iaitu puak yang memerintahkan dan mendorongnya melakukan kebaikan dan puak yang memerintahkan dan mendorongnya melakukan keburukan. Orang yang terjaga adalah yang dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas mengandungi beberapa pengertian, antaranya seorang hakim atau pemimpin wajib memilih suatu kumpulan masyarakat yang dikenali takwa, amanah dan memberikan nasihat yang akan mendekatkan mereka kepadanya untuk diajak bermusyawarah dalam pelbagai persoalan. Hadis Nabawi. Imam Ahmad berkata, Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Umar daripada Nufai telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, saya telah mendengar Anas bin Malik berkata, dikatakan, wahai Rasulullah SAW, bagaimana mungkin manusia dikumpulkan pada hari kiamat dengan ditelungkupkan di atas wajah-wajah mereka? Rasulullah SAW menjawab, Zat yang membuat manusia berjalan di atas kaki-kaki mereka sangatlah berkuasa untuk membuat mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Hadis Qudsi. Daripada Abu Hurairah, dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, beberapa orang sahabatku mendatangiku. Kemudian mereka disingkirkan daripada telaga, maka aku katakan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, mereka sahabatku. Allah menjawab, kamu tak mempunyai pengetahuan tentang yang mereka kerjakan sepeninggalanmu. Mereka berbalik ke belakang, iaitu murtad. Hadis riwayat Bukhari. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Rumusan daripada musuh ini seperti mana kita dah maklum pada awal tadi ialah berkenaan dengan betapa banyak halnya orang musyrik ketika mendapat seruan untuk beriman kepada Allah SWT dan tidak sekali-sekali mensyirikkan Allah. Dia beri perumpamaan lagi dalam ayat-ayat yang Allah bagi kat sini kan. Dan dikatakan ayat 94 tu, dan tidak ada sesuatu yang menghalang manusia untuk beriman ketika datang petunjuk kepadanya selain perkataan mereka. Selain maksud dia tak nak. Dia kata apa? Kenapa Allah mengutuskan seorang manusia menjadi rasul? Kenapa manusia jadi rasul? Kenapa tak malaikat? Awal-awal tadi dah minta mujizat macam-macam. Alirkanlah air daripada sini, alirlah air daripada kebodi, turunlah ni. Kan kau dah kata Muhammad yang nanti kiamat langit turun, keping-keping jatuh ke bumi, turunlah. Pada sebelum zaman umat Nabi Muhammad SAW pun dah ada umat Nabi Syuaib contohnya minta ya ke? Suruh Allah tunjukkan azab, Allah turunkan azab pada kaum Nabi Syuaib.
dalam bentuk langit, awan yang berkepul-kepul dan sebagainya. Macam tu. Jadi pada zaman Rasulullah SAW pun sama. Cuma ada sedikit kelebihan pada umat Nabi Muhammad SAW. Allah tidak akan menurunkan bahala yang menghapuskan kita semua. Tidak. Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sedikitlah kelebihan pada kita. Berbeza dengan umat lain. Umat lain kita dah tahu dah. Hapus terus. Dan Allahumma salli ala Muhammad 95 tu sekiranya di bumi ada para malaikat, bermakna dalam tafsir Ibn Katsir menceritakan kalaulah makhluk diturunkan di kalangan malaikat, nescaya Allah buat rasul di kalangan malaikat. Tapi kita ni dari di kalangan manusia, Allah turunkan rasul di kalangan manusia, di kalangan kamu sendiri. Dan katalah wahai Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu semua, sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Nanti kita sambung lagi sedikit perbicaraan berkenaan ini pada musyad yang seterusnya. Baik, kemudian pada Riyadhus Shalihin tu hadisnya nampak agak mudah, tapi hadis ni jatuh kepada tanggungjawab orang yang nak memilih pemimpin. Pemimpin nak memilih orang yang di keliling dia untuk membantu dia memimpin, kena pilihlah orang yang beriman dan bertakwa, orang yang menyeru ke arah kebaikan. Ini skill sebagai kita nak menjadi pemimpin. Hati-hati, Allah SWT dah memaklumkan pada kita ni dipecah kepada dua puak. Satu puak yang lara ni, yang kaji ke dunia saja, yang tak kisah halal haram, maka rasuah, apa semua benda dosa buat, janji dapat dunia. Satu lagi, orang yang bertakwa. Yang boleh buat bincang lah dalam hadis ni. Masyarakat yang dikenali dengan takwanya, amanahnya dan memberikan nasihat yang akan mendekatkan mereka kepadanya untuk diajak bermusyawarah dalam pelbagai persoalan. Kemudian hadis Nabawi, sahabat tanya, macam mana ya Rasulullah pada hari akhirat nanti ada orang di pada mahsyar berjalan dengan muka-muka dia. Maka Rasulullah SAW, zat yang maha membuat manusia berjalan di atas kaki-kaki mereka, sangatlah berkuasa untuk membuat mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka. Ikut suka Allah lah. Dia yang buat kita jalan atas kaki kat dunia. Akhirat besok dia nak cela sebahagian daripada makhluk dia yang degil, dia buat jalan atas muka. Macam mana? Allah. Banyak lagi lah benda-benda ni besok dekat pada masyarakat. Dan hadis yang last ni sebenarnya panjang syarah dia ni. Panjang syarah dia, antaranya ialah ada golongan yang Rasulullah SAW nampak sebagai umat dia. Dikenali sebagai umat dia dengan apa? Cahaya daripada wuduknya. Tetapi malaikat halau daripada telaga Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW dah hadis lain bertanya, kenapa halau ni, kan itu umatku? Ini ceritanya lah, Maka malaikat pun berkata, memang umat kau wahai Muhammad, tapi kau tak tahu apa yang mereka telah laksanakan setelah pemergianmu, setelah kau wafat, kau tak tahu apa umat-umat kau dibuat. Jadi dalam beberapa hadis lain disyarahkan pula apa maksud ni malaikat halau ni, antaranya satu ni golongan yang murtad, golongan yang murtad mendesikirkan kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mereka sahabatku. Allah menjawab, kamu tak mempunyai pengetahuan tentang yang mereka kerjakan sepeninggalanmu, mereka berbalik ke belakang. Ini ditafsirkan sebagai apa berbalik ke belakang ataupun melakukan sesuatu yang kau tak buat. Satunya murtad, duanya melakukan bid'ah. Tapi jangan kita ambil mudah bid'ah kafir, bid'ah kena halau kan? Tak. Maksud bid'ah tu sendiri nak kena belajar. Bid'ah tu sendiri nak kena belajar. Apa maksud bid'ah? Dalam mazhab kita bid'ah ni dua. Bid'ah dalalah dengan bid'ah yang mungkar, dengan bid'ah yang mungkar, bid'ah dalalah dengan bid'ah biasanya. Jadi tak semua benda tu kita boleh kata bid'ah. Rasulullah makan kurma, kita tak makan kurma, tak bid'ah. Kita tak makan kurma tu, ada orang tak makan kurma, tak bid'ah lah dia tak makan kurma. Tapi kalau dia makan kurma, dia mendapat satu pahala daripada melakukan sesuatu yang Rasulullah buat. Sunnah je lah, sunat. Tak ada jatuh dia bid'ah. Zu tak makan kurma, bid'ah dalalah zu ni, tak makan kurma. Tak boleh macam tu. Bid'ah ni lebih kepada perkara yang ada bersandarkan nas. Buat sesuatu yang nas kata begini, sembahyang subuh 2 rakaat, kita nak buat sembahyang subuh 4 rakaat. Mudahnya begitulah. Jadi kalau ada komen Rasulullah tak naik kereta, itu komen yang bodoh lah tu. Kenapa naik kereta? Bid'ah. Itu bodoh sangatlah. Kenapa azan pakai mic? Bid'ah. Kalau orang nak kelahi kan, macam-macam nak kelahi.
Ni kau ni, Wahabi sungguhlah. Semua aku cakap bid'ah. Kan Rasulullah tak pakai mic, kenapa kau pakai mic? Itu komen yang bodoh lah sangat tu. Jadi bid'ah ni lebih kepada benda yang bersandarkan nas, ada nas. Rasulullah tak buat. Ya. Wallahu alam. Bukan saya lah orang yang sepatutnya menerangkan ni, kena belajarlah sikit ya. Kena belajar apa itu maksudnya bid'ah. Sebab apa? Kita tak jadi ni. Kita ingat kita comel dah. Kita buat ibadah, kita sedekah, kita pergi haji, kita bayar zakat, kita tolong orang, ya. Kita pergi umrah, yang macam-macam lah kita korban, kita bangun tahajud, tapi ada benda yang kita buat tu bid'ah yang betul-betul mungkar. Nauzubillah. Jangan kita terjerumus kepada bab tu. Nah pula bab bid'ah yang menyebabkan kita terpesong akidah. Lagilah kita bimbang ya. Lagilah kita bimbang. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti besok kat tubuh badan, panjang umur kita sambung bab manusia dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru. Ada sambung sikit lagi ya. Manusia akan dikembalikan sebagai makhluk yang baru. Jadi apa? Makhluk lain ke? Jadi Ultraman 3 ke? Jadi Power Rangers ke? Jadi apa? Raksasa Gomora. Hari ni kita ingat cerita Ultraman. Wallahu alam. Nanti besok kita tengok apa maksud makhluk. Apa maksud makhluk dalam syurga besok macam mana kita ni, insya-Allah. Besok kita sambung-sambung bicara parti kita. Tak mengapa dengan sekadar membaca bersama, masih lagi kita boleh buat halaqah-halaqah majlis ilmu di tempat kita masing-masing. Tak semestinya tadabbur Al-Quran. Ya, fardu ain tu bukanlah tadabbur Al-Quran ni tidak semestinya menjadi fardu ain. Boleh faham tak? Apa dia fardu ain? Fardu ain ni benda yang wajib kita belajar pada keadaan tertentu. Ya, akidah fardu ain lah. Akidah tu fardu ain kan. Mengaji tu fardu ain ke? Tak. Ketika kita nak membesar, kita dah mula memayis, kita nak kena disandarkan ibadah-ibadah tertentu pada kita, solat dan sebagainya. Belajar solat tu fardu ain. Kita nak kahwin, belajar bab nikah kahwin, menikahat tu fardu ain. Kita ada anak, belajar bab perihal menjaga anak-anak tu fardu ain. Kita nak pergi haji. Sebelum kita nak pergi haji umrah, tak fardu ain untuk kita belajar. Sebelum kita pergi haji, fardu ain untuk kita belajar bab haji. Kita nak sedekah, fardu ain kita belajar bab sedekah. Kita nak berniaga, ramai orang nak kaya kan. Tapi tak ada seorang pun nak belajar bab muamalat. Semua nak kaya je. Itu bahal lah semua benda. Forex, tak forex semua, janji kaya. MLM yang tak syariah je bos, tak apa. Tak syariah tu haram lah tu. Itu kata berlapik lah tu. Jadi fardu ain untuk kita belajar bab muamalat. Begitulah ya, fardu ain itu apa yang penting pada ketika pada itu. Orang perempuan dah mula datang haid, fardu ain untuk ayah dia, mak dia belajar pasal haid. Begitu. Jadi fardu ain tu bukan yang kat kafar tu dah selesai tak, belum selesai lagi ya. Bergantung pada keperluan. Bergantung kepada keperluan. Jadi ibu bapa kena settle bab fardu ain ni dulu supaya kita bila perlu besok kita dah boleh ajar anak isteri. Kita dah boleh ajar anak isteri ya, begitu. Wallahu a'lam. InsyaAllah besok kita sambung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabil qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah panjang umur sihat tubuh badan, kita jumpa besok ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.